Kerana saya lah ia redha. Permulaan makom. Mula-mula kena ada saya dulu, baru boleh bergerak ke Tuhan. Barulah boleh bermujahadah lawan nafsu ikut Tuhan. Ya pertama-tama kena mari perasaan saya dulu. Akhir sekali juga saya juga. Awal saya, akhir pun saya juga. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa fi hadisin akhar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Wa fi riwayatin wa min nafsih. Hadis muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim. Artinya, tiada beriman seorang daripada kamu sehingga adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya itu terlebih dikasih daripada yang lain daripada keduanya. Lalu ni kita dok berkecek mengenai sifat hati ataupun dipanggil ta'at batin. Apa maksud ta'at batin? Hati yang baik ataupun hati mula buat ta'at. Ibadat zahir, ta'at zahir anggota tubuh kena jaga juga. Anggota zahir biar jadi baik, anggota batin pun biar jadi baik. Apa maksud anggota batin? Hati kena jadi baik juga. Antara ciri-ciri hati yang baik, ada perasaan mahabbah. Ada perasaan sayang kepada Allah Ta'ala. Itu hati yang baik. Kalau tidak ada perasaan sayang ke Tuhan, hati itu masih belum baik. Sekalipun dia baik dengan manusia, tetapi dia tidak sayang Tuhan, hati itu belum baik lagi. Hati tak baik, sekalipun perbuatan itu nampak baik, maka hati ada lagi hak tak moleknya. Dia kita mengaji dah sifat mazmumah, sifat mahmudah. Sifat mazmumah ni sifat-sifat hak tak comel. Kalau ada makna dia hati tu tak comel. Hak ni sifat mahmudah bagi hati. Antara dia saya ke Allah Ta'ala. Maka antara ciri seorang hati yang molek adalah dia saya Allah dengan Nabi lebih daripada segala-galanya. Hati dia lagu tu. Pas lagu mana buktinya? Apabila hati saya kepada seseorang. Apabila hati saya kepada sesuatu, maka dia akan ikut orang yang ia saya. Orang hak saya tu buat gapo dia, minta gapo dia akan buat belakang. Tak ada istilah kita saya ke seseorang, tiba-tiba dia minta sesuatu kita tak buat. Ataupun kita rasa jemu duduk dengan dia. Adapun kita rasa serabut duduk dengan dia. Adapun rasa tak selesa kau duduk dengan dia. Maka ni bukan tanda hati yang saya dipanggil. Maka apabila saya Allah, saya Nabi Muhammad, apa yang Allah Ta'ala suruh, Nabi Muhammad suruh, dia buat belaka. Tu bukti dia. Tu bukti dia. Sama ada saya tu kuat ataupun tidak kuat. Kadang-kadang kuat, kita buat apa yang Tuhan suruh. Kadang-kadang tak berapa kuat, tapi hati ada saya ke Tuhan, tapi tak kuat. Maka kadang-kadang kita tinggal apa yang Tuhan suruh. Kadang-kadang hak Tuhan larang kita buat, sudah. Ni tak berapa nak saya. Bukan kata tak ada saya langsung, tetapi saya dia tak kuat. Saya ni
mahabbah ini merupakan permulaan makom kedudukan seorang hamba dengan Tuhan dia. Maka kerana sayalah dia bersabar. Kerana sayalah ia bertawakal. Kerana sayalah ia redha. Permulaan makom. Mula-mula kena ada saya dulu baru boleh bergerak ke Tuhan. Barulah boleh bermujahadah lawan nafsu ikut Tuhan. Ya pertama-tama kena mari perasaan saya dulu. Akhir sekali juga saya juga. Awal saya, akhir pun saya juga. Ini makom kedudukan manusia dengan Tuhan dia. Tu dipanggil makom ataupun martabat dia dengan Tuhan dia. Kedudukan hati dia dengan Allah Ta'ala. Nabi sebut pula tidak beriman. Semua perkataan tidak beriman. Ulama bersepakat jumhurnya mensyarah ke hadis ni maksud dia tidak beriman, tidak sempurna iman. Yakni kalau orang tak sayang kepada Allah ataupun Nabi Muhammad, maka iman dia belum sempurna. Bergantung kepada banyak dan sedikit. Maka kalau orang tak sayang kepada Allah dan Nabi Muhammad, maka hukum dia iman tak sempurna. Sayang kepada Allah dengan Nabi Muhammad, wajib hukum dia. Berdosa kalau kita tidak sayang Allah dengan Nabi Muhammad. Hukum dia wajib. Tetapi sayang Allah lebih daripada segala-galanya sunat. Sayang asas tu, sayang Allah, sayang Nabi Muhammad tu wajib hukum dia. Berdosa seorang umat kalau tak sayang Allah dengan Nabi Muhammad. Lepas tu, sunat ni sayang Allah dengan Nabi Muhammad lebih daripada segalanya. Kalau kita sayang harta, sayang isteri, sayang goni, sayang Allah, sayang Nabi Muhammad, hak tu asasi. Hak tu wajib kena ada atas setiap orang hati setiap Muslim, kena sayang Allah dengan Nabi Muhammad. Manakala sayang Allah dengan Nabi Muhammad lebih daripada segalanya, sunat hukum dia. Kalulah kita kata sayang tu sunat, nescaya orang kata, tak sayang, tak apa, boleh benci kepada Allah Nabi Muhammad. Moga sunat ya ke? Tak boleh lagu tu jadi kufur. Boleh membawa kepada kufur. Dia kata, dan pada satu riwayat yang lain pula, tiada beriman. Semua sebut tidak beriman. Itu maksud tidak beriman. Katanya, Baba Abdul Hamid bin Haji Daud Seligi, Baba Mik Seligi. Itu ayah barak orang panggil. Itu ayah bukit orang panggil. Bemik orang panggil. Baba Mik orang panggil. Dia kata tiada beriman. Yang syarah di Baba Mik kafir. Siapa dia tidak beriman dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, maksud tidak beriman ni, hukum dia kafir. Kafir. Kalau lah hak sani, jumhur kata tidak beriman, tidak sempurna iman. Katanya Baba Mik, kata siapa dia beriktikad. Ada benda yang boleh kita sayang lebih daripada Allah dengan Nabi Muhammad, maka jadi kafir. Sebab iktikad. Benda tu jadi dalam hati kepercayaan kita. Sedangkan Allah Ta'ala kata, Allah dengan Nabi Muhammad paling sayang. Tiba-tiba dalam hati kita kata boleh benda lain lebih sayang daripada Allah Nabi Muhammad. Bercanggah iktikad kita dengan suruhan Allah Ta'ala, maka jadi kufur katanya dia. Tiada beriman seorang kamu hingga adalah terlebih ia kasihi daripada ahlinya. Hinggalah aku dah. Katanya Nabi, sehinggalah aku terlebih ia kasih daripada ahlinya dan anaknya dan daripada hartanya dan daripada sekalian manusia. Kena saya Nabi Muhammad lebih daripada segala-galanya. Lepas pada saya Allah, saya Nabi Muhammad. Tak ada istilah kata saya Allah benci Muhammad. Tak ada istilah. Orang kalau benci Muhammad bererti benci Allah Ta'ala. Saya tak benci pun Allah Ta'ala tapi saya benci Muhammad. Supa tolong ya.
Orang kafir kurih dulu. Orang kafir sebelum Nabi Muhammad jadi kafir kerana tak percaya kepada Nabi Muhammad, bukan tak percaya ke Tuhan. Ada percaya ke Tuhan, tetapi dia tak boleh terima Muhammad jadi Nabi. Maka jadi kafir. Percaya ke Tuhan dah jadi kafir juga. Jadi kafir kerana tak percaya kepada Muhammad. Maka tak ada istilah kita nak pisah ke di antara Allah dengan Muhammad. Maka apabila orang mulia ke Allah, bererti dia kena mulia ke Nabi Muhammad. Saya hormat kepada Allah, saya mulia ke Allah, tapi Nabi Muhammad tak mulia lah mana. Nabi Muhammad biasa-biasa ya. Tak sodok bersungguh sangat kat dengan Nabi Muhammad. Hak ni jadi kafir juga. Kerana menghina Nabi Muhammad. Ada orang kecek lah ni Nabi Muhammad tak sodok bersungguh sangat lah. Moluk-moluk gapo dia kat dia nya. Bersungguh kata. Nampak Nabi Muhammad seperti biasa ya. Apa rasa lagu tu? Sebab saya mengaji pandai. Saya boleh PhD, sebutir, 2 butir, 3 butir. Maka rasa Nabi Muhammad biasa lekeh ya. Nabi Muhammad tak ada PhD. Ada seorang bertanya, seorang perempuan. Seorang perempuan bertanya, seorang ustaz. Dia kata Nabi Muhammad ni pandai mana? Yang ngaji dengan siapa? Dia tanya. Bapa dia tanya lagu tu sebab dia pensyarah. Dia profesor berkali. Nama. Dia kata saya mengaji ada guru saya. Profesor Yahudi tu guru saya. Tapi Nabi Muhammad ni bisa ke mana? Dia mengaji dengan siapa dia ni? Dia tak boleh terima kata. Dia kena PhD baru pandai berkali. Berkali Nabi-Nabi pun kena ambil CJ juga. Baru diiktiraf orang-orang ngaji. Gila tahap tu minat ke CJ. Siapa Nabi pun pertikah. Sehingga kalau tak ada CJ tak mampu bijak lah mana. Kalau mengaji dapat wahyu pun tak bijak lah mana. Nabi ni mengaji dengan Tuhan. Mengaji dengan Kok Jibril. Oh tak boleh terima. Berkali Jibril pun kena ambil SPN. Kau guana tak tahu orang lah ni. Bapa ni. Otak minda. Mindset dia ni. Otaknya setting dia oleh orang kafir. Kalau tak ada CJ tak diiktiraf kebijakan dia. Sekalipun orang yang sangat bijak. Nabi-Nabi dapat ilmu wahyu. Dapat ilmu daripada Jibril. Tak diterima juga kecuali melalui cara pengajian pokok dia. Apa? Masalah berlaku. Manusia apabila terlalu bijak, jadi masalah juga. Namrud. Tu orang bijak berlaku tu. Namrud ni orang pandai, orang bijak. Zaman dia. Ilmu bitai pandai, ilmu astronomi pandai, ilmu goni pandai. Maka apabila terlalu bijak, ngaku jadi Tuhan. Tak mengiktiraf orang lain. Tu Namrud. Lama-lama jadi Namrud. Mari Nabi Allah Ibrahim. Dia nampak Nabi Ibrahim tu biasa dah berkali. Tapi Nabi Ibrahim mengaji dengan Jibril. Mari wahyu apa dia. Tak terima. Sebab apa? Dia nampak tak bijak. Bagi dia nampak biasa-biasa. Sekalipun apabila berdebat dengan Nabi Allah Ibrahim, kalah dia. Apabila Nabi Allah Ibrahim dipanggil bergadak kepada Namrud, maka orang kampung dia mengadu ni Ibrahim ni. Kampung hamba dia ni wak kaca ni. Bodoh tak tahu kok mana ni. Jenis tak bersaing orang lah berapa dia. Bodoh anti sosial lah berapa dia. Anti goni. Ni. Satu malam popok kita pergi lah berderak. Keliknya katok habis berhala popok kita. Tuhan popok kita. Ni. Tu aku ni. Kakak ni. Katanya Nabi Allah Ibrahim senyak ya. Katanya Namrud. Demo nama gapo demo? Katanya Nabi Ibrahim kata Ibrahim. Apa demo katok ni? Gapo dah berhala popok dia ni. Senyak Nabi Allah Ibrahim kata. Tak jawab gapo dia. Katanya Namrud tak. Tu tak ganah lah ke mana. Dia mau kata berhala. Sini kawasan ni hamba Tuhan. Sudah. Kata Nabi Ibrahim. Bertemu Rabu lah kali ni. Hak kapung hamba duk sembah berhala. Hak ni bisa lagi dia pula mengaku dia Tuhan. Namrud kata. Katanya Nabi Ibrahim apa dia? Bukti kata Nabi Allah. Demo tu Tuhan. Katanya Namrud. Demo duk mengaku.
Demo bawa ajaran macam-macam. Kata ajaran Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Gapo dia gak bisa Tuhan demo? Katanya Namrud. Katanya Nabi Ibrahim tu ambo boleh menghidupkan dan boleh mematikan orang. Nabi Ibrahim jawab. Katanya Namrud benda ni semesiknya. Ambo ke Tuhan juga. Boleh menghidupkan, boleh mematikan. Pergi panggil panduan 2 orang. Mari 2 orang. Bunuh kawan dia. Jak mati kawan ni. No, seorang lagi. Kelik rumah makan nasi. Kelik rumah kawan tu enggak. Tengok ambo. Bo hidup orang, mati orang tu biasa. Barang semesek. Ya. Tu ambo mati dah seorang. Hidup dah. Dia unggah lagi. Katanya Nabi Ibrahim. Bijak separuh kawan ni. Telur masuk separuh. Nampak lah bijak. Setahun ni kecek lagu ni. Katanya Nabi Ibrahim gini ya. Kita pakai mati kak gini ya. Gini. Tuhan ambo hok nama Allah ni wak naik matahari sekarang daripada masyrik wak turun ke maghrib, wak turun ke alik jatuh. Kalau tu aku bisa, tu aku naik sekarang lo ni. Lo ni ambo nak tengok matahari tu aku rubah hok turun kau ni wak naik tu pulah kau ni. Ke tu aku bisa ilmu palok, ilmu astronomi, bijak ada siji ada gapo dia orang iktiraf belaka. Nampak bijak telajak saja. Wak naik matahari. Ubah halan ni. Bukan kata buat bangunan, buat kau tu, buat kau ni. Ubah. Daripada matahari turun kau ni, wak naik kau tu pula. Fabuhital lazi kafar. Tengango Namrud. Tak boleh jawab. Maka orang lain pakat tengok belakang. Dia orang bijak. Tiba-tiba soalan periksa yang diberi oleh Nabi Allah Ibrahim tak boleh jawab. Malu dia. Malu? Tutup ke? Ni memang budak ni karut soalan ni. Tak ikut piawai dia. Nampak? Tak ikut soalan prosedur dia. Nampak? Igat bakar dia. Tak boleh ni orang ni hidup lebih bijak daripada hamba ni. Kena mati. Yang bakar Nabi Allah Ibrahim. Lepas tu, manusia kalau dia bijak, tak boleh nak terima. Ilmu wahyu pun tak boleh nak terima. Ilmu wali tak boleh terima. Ilmu kasyah tak boleh terima. Dok terima ilmu siji dia tu ya. Selain daripada ni, hamba tidak iktiraf. Biarlah benda ni diiktiraf oleh Allah, diiktiraf oleh wali Tuhan pun, kekasih Tuhan. Tetapi dia tidak iktiraf. Ilmu ada sekolah tu. Dia tengok ilmu selain daripada universiti supaya sapoh ya. Tak ada faedah langsung. Ngajilah daripada alim setara mana kulit ke kulit bodoh ya tahap pokok dia ni. Selagi mana tak masuk CJ, tak ambil PhD, tak tulis tesis, selagi itulah bodoh dia kata. Pok dia mana tengok engkau PhD. Maka apabila ada perasaan lagu tu, ilmu ada, tetapi hidayah tak ada. Ngaji semakin pintar, tetapi tidak ada hidayah. Semakin sombong, semakin takabur, semakin ilmu tidak membawa dia kepada Tuhan, ilmu membawa dia kepada jawatan-jawatan. Ilmu membawa dia kepada pitih-pitih. Tidak membawa kepada hidayah kepada Allah Ta'ala. Dan pada satu riwayat lagi. Yang terlebih kasih ia akan daku daripada dirinya. Bukan kata saya Nabi Muhammad tu lebih daripada manusia. Segala-gala dia, anak dia semua. Bahkan diri dia sendiri. Dia kena rela korban sebagaimana sahabat. Rela dia mati kerana Nabi Muhammad. Ambo mati tak apa. Tubuh dia hancur tak apa. Dan sahabat-sahabat dulu bukan berkata saja. Bahkan dibuktikan dengan perbuatan. Kita lah ni betul kodok saya kepada Allah. Saya kepada Nabi Muhammad. Kerana perasaan saya ini tidak menyebabkan satu penderitaan merasa sakit. Bahkan merasa enak. Kalau kita, saya kepada Allah Nabi Muhammad, mari mengaji rasa mudah. Semaya rasa mudah, tutup aurat rasa mudah. Apa sebab hamba saya Allah dengan Nabi Muhammad. Dialah yang boleh tolong hamba, selamatkan hamba daripada api neraka. Kawan ni belum tentu lagi. Dia takut masuk neraka. Dia takut masuk neraka. Belum tentu boleh menyelamatkan hamba. Maka sahabat-sahabat dulu rela korban diri dia kerana saya Allah, saya Nabi Muhammad. Kita kalau kurang perasaan saya dalam ibadat rasa berat. Berat weh.
Ai nak mari mengaji pula. Minyak kereta habis. Mari tugas orang lain tak mari. Tapi kalau rasa saya, supaya kita lah. Mula kenal orang rumah kita. Belanja habis pitih kita. Nak makan ais kering, beli ais kering. Nak makan palobah, kita makan palobah. Nak makan nyetak bah pun, wui belakang, habis pitih. Pun tak apa, tak rasa berat. Tunggu tugas panas cencing, bawa bunga seputih. Tunggu nak jumpa dengan orang rumah dia. Orang kata panas, nyanyolah. Mari duduk pak teduh. Tak boleh. Tak nampak gentleman. Tengah panas baru jalan. Manusia kalau dia saya ni lagu tu lah. Maka saya tu Tuhan letak dalam diri manusia. Bukan letak kepada benda-benda lagu tu. Letak pada Allah. Bangun tahajud, sejak duduk caca. Baru jalan. Ni, benda pak lain boleh sejak duduk caca. Depan Tuhan tak boleh nak duduk caca. Tak kena lah.